Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Selasa. Menerusi catatan di Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan tujuan kunjungan tersebut antara lain bagi mengadakan satu sesi taklimat anjuran Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP bersama Premier Sarawak. Turut hadir Timbalan Menteri MTCP Datuk Snowden Lawan, Setiausaha Tetap MTCP Datuk Sharina Husaini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak STB Syazidi Datuk Saleh Askor, Ketua Pegawai Eksekutif BE Sarawak Emilia Roziman serta wakil-wakil dari beberapa universiti termasuk Universiti Teknologi Kolej Sarawak UTS, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan ICATS University. Seterusnya, golongan pelajar di Institusi Pengajian Tinggi IPT diseru agar meningkatkan kualiti diri bagi memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan pada masa akan datang. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni menasihati mereka agar melanjutkan pelajaran ke IPT untuk mengambil jurusan yang sangat diperlukan seperti yang melibatkan kemahiran teknikal. Katanya ini kerana kumpulan pekerja profesional dalam bidang teknikal sangat diperlukan dalam mengendalikan projek-projek kerajaan Sarawak khususnya dalam bidang industri baharu seperti teknologi tenaga yang boleh diperbaharui, penangkapan dan pengurusan karbon, mikroalga dan tenaga sintetik. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program sumbangan bantuan Khairat dan IPT di Kampung Tabuan Melayu di Kuching pada Isnin. Dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut itu telah menyampaikan bantuan Khairat kepada 100 orang waris arwah berjumlah keseluruhan RM30,000 manakala seramai 50 pelajar IPT turut menerima sumbangan berjumlah keseluruhan RM30,000. Beliau berkata sumbangan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban serta meningkatkan semangat para penerima sumbangan. Laporan selanjutnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia sedang mempertimbang dan meneliti kesesuaian untuk mengkaji semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya di Sarawak. Menurut pengerusi SPR Malaysia Tan Sri Abdul Ghani Saleh, SPR bagaimanapun tidak merancang untuk melaksanakan urusan kajian semula persempadanan bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah berikutan lat tempoh yang masih berkuat kuasa. Dalam satu kenyataan media pada Isnin, Tan Sri Abdul Ghani memberitahu perkara tersebut hanya boleh dilaksana selepas tamat lat tempoh 8 tahun dari tarikh siapnya kajian terdahulu atau apabila terdapat pindaan ke atas komposisi bilangan keanggotaan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Urusan kajian semula persempadanan terdahulu bagi negeri-negeri Tanah Melayu telah selesai dijalankan pada tahun 2018. Manakala bagi negeri Sarawak dan negeri Sabah pula adalah masing-masing pada tahun 2015 dan tahun 2017. Ke perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR komited memberi bantuan kewangan untuk pembangunan sekolah mubalir. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Loh Kerchiang memberitahu UNIFOR bukan setakat memberi bantuan kepada semua agama tetapi juga memberi bantuan kepada sekolah supaya dapat meningkatkan mutu suasana pelajar yang belajar di Sarawak. Dalam hal ini, beliau berharap rakyat akan terus menyokong usaha Kerajaan Sarawak dalam mengambil hak kuasa pendidikan negeri ini agar dapat mendidik pelajar tentang sejarah Sarawak. Dalam majlis sama, beliau telah menyaksikan penyerahan cek bernilai RM102,000 daripada pihak UNIFOR kepada SK Sacred Heart Semerbak. Datuk Loh turut menzahirkan penghargaan kepada UNIFOR atas komitmen dalam menggalakkan keharmonian dan persefahaman antara agama. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan paparan mengenai Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan
yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.